Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Ridhwani, pensyarah bagi subjek falsafah dan isu semasa, serta yang saya kasihi para penanya jemputan kita hari ini. Baik, bersama saya Nur Safinah binti Muhammad Nur sebagai moderator forum anda hari ini dan juga 5 orang penanya jemputan yang akan mengutarakan pandangan mereka berkenaan tajuk kita pandemik atau infodemik, mana lebih bahaya. Memang cukup menarik sekali tajuk kita hari ini, tetapi kita lihat dari segi keadaan sekarang, wabak infodemik ataupun wabak berita palsu semakin menular. Jadi dalam forum ini kita akan mengkaji sejauh mana kesahihan maklumat dan kebenaran tersebut akan kita perbincangkan bersama-sama. Baik, saya terus ajukan soalan pertama saya kepada Saudara Sharif. Mungkin Saudara Sharif boleh perjelaskan dengan terperinci istilah pandemik dan juga infodemik yang digunakan sekarang ini dalam menghadapi wabak coronavirus. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Pada mulanya saya akan menceritakan tentang pandemik. Istilah pandemik merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Sebagai contoh, pandemik sebelum wujudnya COVID-19 ialah pandemik HIV atau AIDS yang boleh diramalkan mampu mengorbankan sehingga 100 juta orang pada tahun 2025 kelak. Selain daripada itu, saya akan terus kepada infodemik yang merupakan sebuah pandemik yang turut dikenali sebagai pandemik maklumat dan berita palsu atau fake news infodemik. Penyebaran fakta palsu yang digelar infodemik coronavirus boleh mencetuskan panik, malah boleh membunuh. Antara kesan yang boleh dilihat ialah kes di Iran yang pernah berdepan dengan petaka infodemik yang parah apabila tersebar maklumat mengambil metanol iaitu sejenis bahan toksik dalam bentuk arak, kononnya boleh membunuh coronavirus. Akibatnya ia telah menyebabkan sebanyak 700 kematian dan 5,000 orang dimasukkan ke hospital. Isu terkini tentang keburukan infodemik terhadap pandemik ialah kegagalan saluran media menapis maklumat dengan teliti dalam krisis pandemik yang amat berbahaya. Media yang tidak boleh dipercayai boleh merumitkan masalah dan mencetuskan spekulasi yang tidak sihat malah keluar kawalan. Saya boleh mengambil contoh kes kajian vaksin BCG untuk melindungi daripada COVID-19. Hasil kajian disiarkan walaupun belum disemak secukupnya, tanpa diperhalusi terlebih dahulu oleh pakar dan ia dilaporkan oleh media seolah-olah vaksin COVID-19 telah ditemui. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Saudara Sharif di atas penjelasan tentang pandemik dan juga infodemik. Baik, kalau kita lihat kes pada 16 Januari 2021 mencatatkan angka tertinggi sebanyak 4,029 kes COVID baru 19 dan juga penghujung tahun 2020 sebanyak 274 kertas kesihatan telah dibuka oleh PJRM dan SKMM berkenaan penularan berita palsu. Mungkin Saudari Ain boleh jelaskan kepada kita apa penyebab berlakunya kadar kenaikan COVID-19 dan juga infodemik yang sedang menular. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 ini berpunca daripada Wuhan, China dan tersebarnya disebabkan mencuba makanan-makanan eksotik yang mempunyai virus corona. Selain itu, statistik tertinggi yang ditunjukkan baru-baru ini sebanyak 4,029 kes juga adalah disebabkan oleh faktor kelesuan pandemik yang menjadi punca kadar kebutuhan SOP menurun. Segelintir segmen masyarakat mula bosan dan mengambil pendekatan putus asa terhadap risiko penularan COVID-19 disebabkan rasa adanya kekangan, sehingga ada yang tidak memakai mask dan mengimbas kod Mais Sejahtera. Kajian yang dilakukan Pusat IEA Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum ini, kita dapati peringkat umur yang paling kurang mematuhi SOP adalah 21 tahun hingga 40 tahun. Berlainan, umur 60 tahun ke atas mereka lebih patuh SOP. Mungkin disebabkan virus ini lebih mudah menyerang mereka. Walaupun hakikatnya virus ini tidak mengira usia untuk menyerang kita. Dari aspek infodemik, masyarakat yang mudah terpedaya kebiasaannya menerima maklumat tanpa memeriksa kesahihannya. Sama ada kerana malas atau tidak mampu kerana kurangnya ilmu pengetahuan. Selain itu, terdapat juga segelintir pihak yang sanggup menyebarkan berita-berita palsu ini hanya untuk mengejar populariti semata-mata. Tidak cilik media juga menjadi faktor penyebaran berita palsu. Ia merupakan kualiti yang perlu diajari untuk memahami mesej yang disampaikan.
Ini penting apabila berita yang diterima tidak mudah untuk dikenali sebagai berita palsu, sebagai berita fitnah daripada media sosial. Kedua-duanya iaitu pandemik dan infodemik adalah berbahaya. Oleh itu, sebagai masyarakat, kita tidak boleh memandang enteng terhadap faktor-faktor yang dijelaskan agar tidak menjadi golongan yang memberi kesan negatif kepada orang lain. Sekian daripada saya serahkan semula kepada saudari moderator. Baik, ya betul. Saya setuju dengan pandangan saudari Ain. Dan yang paling penting untuk kita atasi wabak penularan tersebut adalah bermula dari diri kita sendiri untuk sentiasa patuh SOP dan cek dahulu maklumat sebelum disebarkan. Terima kasih saudari Ain. Soalan seterusnya saya ajukan kepada panel kita yang ketiga. Mungkin saudara Aiman boleh ceritakan keadaan mana yang lebih bahaya antara populas yang memberi kesan kepada pelbagai seperti sektor pendidikan ataupun infodemik yang memberi kesan kepada psikologi masyarakat. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari moderator. Saya akan bercakap tentang isu semasa berkaitan tentang pandemik dan infodemik. Isu berkaitan pandemik, sepanjang tempoh negara berhadapan COVID-19, terdapat banyak masalah yang timbul dalam pendidikan. 80% guru yang menghadapi cabaran dalam pendidikan dan antara 70 hingga 80% murid menghadapi masalah teknologi. Hakikatnya, pelbagai gangguan pembelajaran yang sekiranya tidak ditangani dengan berkesan akan menjejaskan pembelajaran anak-anak kita walau di mana mereka berada. Isu semasa yang berkaitan tentang infodemik, semenjak awal krisis COVID-19, WHO mengutarakan kebimbangan mereka tentang masalah kecelakaan maklumat atau infodemik dan penularan kabar angin yang sukar untuk diatasi. Perintah Kawalan Pergerakan PKP meningkatkan penggunaan internet dan masing-masing berlumba untuk menyebarkan maklumat tanpa mengambil kira kesahihan maklumat. Sekian daripada saya. Ke atas penjelasan yang cukup padat sekali. Kedua aspek pandemik dan juga infodemik ini mendatangkan bahaya kalau kita tak ambil langkah berjaga-jaga. Jadi penjarakan media sosial ni adalah satu cara untuk kita infodemik. Baik, soalan saya kepada panel kita yang keempat. Mungkin saudari boleh jelaskan kesan-kesan dari aspek politik, sosial dan ekonomi kepada negara kita. Terima kasih saudari moderator. Yang kesan dari segi politik ketika pandemik COVID-19 ini menyebabkan penangguhan dari segi kegiatan perundangan dan penjadualan semula pilihan raya kerana ketakutan menyebarkan virus ini. Namun jika ahli politik memandang endah perkara ini dengan melakukan juga seperti aktiviti tersebut, contohnya ketika PRU di Sabah pada bulan September tahun lalu, maka bagaimana kita mahu melahirkan diri besar seperti yang termaktub dalam rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Malah sudah tentu negara akan porak-poranda dan rakyat pula akan menderita akibat berlakunya ketidakstabilan politik negara. Kesan kedua iaitu dari segi sosial pula, penduduk akan mengalami perubahan gaya hidup harian berbanding kehidupan seperti hilangnya pendapatan dan bagi peniaga terutamanya peniaga kecil-kecilan. Selain itu dapat dilihat dari segi pendidikan iaitu terdapat jurang hubungan antara murid dan guru, terusnya terhadnya bahan rujukan. Hal ini menyebabkan tersasar daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang menghasratkan pembangunan murid secara holistik iaitu bertujuan hidup melalui hubungan masyarakat alam semesta jadi dan nilai-nilai rohani seperti kasih sayang dan keamanan. Kesan ketiga dari aspek ekonomi kerana pekerja mula bimbang untuk keluar bekerja. Kebimbangan meningkat apabila negara-negara lain mula mengambil langkah menghalang warga untuk keluar bekerja dan bersosial. Lantas, sektor ini mencatu perbelanjaan mereka kepada perkara penting kerana bimbang akan kehilangan sumber pendapatan utama. Namun, sebahagian besar kegiatan ekonomi terjejas kerana firma dan buruh gagal mengubah suai kepada situasi baharu ini. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita telah bahu memantapkan ekonomi negara agar setanding dengan negara luar. Sekian daripada saya. Terima kasih saudari Mira di atas penjelasan yang cukup padat sekali. Ya betul, dalam keadaan sekarang ni kita perlu bersama-sama berganding bahu, tak kira apa pun jawatan kita nak cegah pandemik dan juga infodemik ini daripada terus tular dan juga tersebar. Baik, kita sudah hampir sampai ke penghujung. Soalan saya kepada panel kita yang terakhir, apa pandangan saudara Suhail berkenaan isu ini? Sama ada anda memilih pandemik adalah
bahaya ataupun infodemik lebih bahaya, dan juga pesanan anda kepada masyarakat kita di luar sana berkenaan tajuk forum kita di hari ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Sebagai kesimpulan, pandemik atau infodemik, hakikatnya kedua-dua perkara ini memang ada bahayanya kalau kita tidak mengambil cakna. Keadaan dunia hari ini, pandemik COVID-19 telah meragut jutaan nyawa di seluruh dunia. Disebabkan ingin mengawal penularan virus tersebut, kerajaan terpaksa melakukan lockdown seperti PKP dan menutup sepadan negara. Tamparan hebat disaharakan dari wabak pandemik COVID-19 menunjukkan perkara ini adalah wabak yang luar biasa dan sangat bahaya terhadap kesihatan. Demikian tidak dinafikan juga infodemik ini lebih mencabar untuk dikawal kerana terpaksa berkaitan berita palsu adalah satu kesalahan yang boleh memberikan kesan pada maklumat yang disampaikan. Dari aspek falsafah, ianya dijadikan sebagai unsur falasi atau kesilapan dalam berfikir dan berhujah, terutamanya dalam menyampaikan maklumat. Sebagai pengguna media, infodemik boleh dibanteras dengan mendidik diri supaya meneliti bagaimana maklumat itu diperoleh atau disebarkan. Kita perlu mengelak daripada mengamalkan tabiat copy and paste sebelum melakukan penyebaran maklumat kita. Tidak kira besar atau kecil usaha kita, setiap langkah ke arah tujuan yang benar akan memberi kesan yang signifikan. Setiap ikhtiar akan diperhitungkan untuk memerangi COVID-19 dan infodemik yang tersebar. Kita bukan setitik dalam lautan, tetapi kita adalah lautan dalam setitik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Suhir. Satu harapan dan pesanan yang saya kira cukup jelas dikongsikan kepada rakyat Malaysia. Terima kasih juga kepada panel-panel kita yang lain di atas perkongsian pandangan anda tentang forum kita, pandemik atau infodemik, mana yang lebih bahaya. Suka untuk saya ambil satu ungkapan daripada saudara Suhir sebentar tadi, kita bukan setitik dalam lautan, tapi kita adalah lautan dalam setitik. Pandemik atau infodemik, kedua-dua adalah perkara yang bahaya dan bukan untuk dimainkan soal nyawa, melibatkan soal negara, malah melibatkan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jadi apa yang perlu untuk kita buat, kita patuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan, sentiasa pakai face mask, jaga penjarakan sosial ketika berada di luar, dan yang paling penting sekali, kita penjarakan media sosial kita daripada menyebarkan berita-berita yang tidak sahih dan juga tidak benar. Ingat, kita belum menang, bersama-sama untuk kita berganding bahu dalam melawan wabak coronavirus 19 ini. Baik, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.